Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru sejarah saya, Cikgu Tan Yen Nam dan murid-murid FAS3 yang saya kasihi. Pada hari yang mulia ini, saya ingin memulakan pembentangan saya yang bertemakan Dasar Luar Malaysia. Pembentangan yang akan saya bincangkan ialah dalam buku teks sejarah bab 9.3, iaitu Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Sebelum kita memulakan pembentangan kita, marilah kita bersama-sama melihat topik pada hari ini. Topik yang akan kita bincangkan nanti adalah pengenalan PBB, wakil Malaysia ke PBB, penglibatan Malaysia dalam PBB yang meliputi mendukung piagam PBB, terlibat dalam agensi PBB, sumbangan dalam misi pengaman dan penglibatan dalam misi pegawai pemerhati. Seterusnya, kita juga akan melihat tokoh Malaysia dalam agensi PBB dan kesimpulan. Sekarang, marilah kita melihat United Nations ataupun dalam bahasa Melayu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang disingkatkan kepada PBB ialah sebuah pertubuhan antarabangsa yang ditubuhkan di San Francisco, California pada 24 Oktober tahun 1945 selepas Perang Dunia Kedua. Keahliannya terbuka kepada semua negara di seluruh dunia. Maklumat-maklumat utamanya sebagaimana yang ditetapkan dalam piagamnya adalah untuk mengelakkan perulangan pertikaian yang hebat, menegaskan hak asasi manusia yang utama, menjamin rasa hormat akan undang-undang antarabangsa serta memperbaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia. Maklumat tambahan, PBB telah ditubuhkan semata-mata untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang telah dibubarkan setelah gagal menghalang Perang Dunia Kedua. Sekarang, kita akan melihat sejarah tarikh penyertaan Malaysia dalam menjadi anggota PBB. Pada 17 September tahun 1957, Persekutuan Malaya telah bergabung dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada 16 September 1963, Persekutuan Malaya telah berubah menjadi Malaysia selepas penerimaan Persekutuan Baru Singapura, Sabah dan Sarawak. Pada 9 Ogos 1965, Singapura tidak lagi menjadi anggota Malaysia dan telah berbentuk sebagai negara yang merdeka. Akhir sekali, pada 21 September 1965, Singapura telah menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sekarang, kita akan melihat wakil Malaysia ke PBB, iaitu Tun Dr. Ismail Al-Haj bin Datuk Haji Abdul Rahman. Beliau merupakan bekas timbalan Perdana Menteri kepada Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak. Beliau merupakan duta pertama dari Malaysia ke Amerika Syarikat pada tahun 1957. Beliau diberikan pertauliahan untuk menjadi duta negara ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jawatan ini dipegang oleh beliau sehingga tahun 1959. Selain menjadi wakil Malaysia ke PBB, beliau juga dilantik sebagai timbalan Presiden UMNO pada 1951. Beliau juga dilantik oleh Tun Abdul Razak menjadi Menteri Hal Ehwal Luar Negeri pada 14 Mei 1969. Jawatan terakhir yang dipegang oleh beliau adalah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa adalah berlandaskan dengan slogan hidup bersama secara aman. Malaysia memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Pelibatan Malaysia dalam PBB menjadi bukti jelas Malaysia untuk mewujudkan keamanan pada peringkat dunia. Jadi, secara konklusinya,
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan pada tahun 1945 dengan matlamat mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Malaysia menjadi anggota PBB sejak negara mencapai kemerdekaan. Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap ke PBB yang pertama. Pelibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB serta menyertai agensi PBB. Pelibatan Malaysia dalam PBB menjadi bukti jelas komitmen Malaysia untuk bekerjasama dan mewujudkan keamanan pada peringkat dunia. Terdapat 4 pelibatan dan komitmen Malaysia dalam PBB yang boleh kita lihat. Antaranya yang pertama adalah mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara. Yang kedua adalah bekerjasama dengan 4 agensi utama dalam PBB. Yang ketiga adalah menjayakan misi pengaman anjuran PBB di negara yang berkonflik. Dan akhir sekali adalah terlibat dalam misi pegawai pemerhati di bawah PBB. Sekarang, marilah kita melihat Malaysia mendukung piagam PBB. Marilah kita mengetahui apakah itu piagam PBB. Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang juga dikenali sebagai piagam PBB ialah perjanjian asas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu antara pertubuhan dengan kerajaan. Ia menubuhkan tujuan, struktur pentadbiran dan keseluruhan rangka kerja sistem PBB, termasuk 6 alat pentingnya iaitu Sekretariat, Perhimpunan Agung, Majlis Keselamatan, Majlis Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Keadilan Antarabangsa dan Majlis Peramanahan. Berikut adalah maklumat utama piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita. Yang pertama sekali adalah dengan menegakkan hak asasi manusia pada peringkat antarabangsa, yang bermaksud menggariskan prinsip tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Yang kedua adalah menghormati kedaulatan wilayah negara lain dengan menggalakkan hubungan baik antara anggota negara PBB. Seterusnya adalah dengan tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain untuk menjamin keselamatan dan keamanan negara masing-masing. Akhir sekali adalah dengan meningkatkan pencapaian taraf hidup manusia sedunia dengan menggalakkan semangat kemasyarakatan untuk memajukan taraf hidup kita. Sekarang, kita akan melihat pula pelibatan Malaysia dalam agensi-agensi PBB. Berikut adalah badan-badan dalam PBB yang disertai oleh Malaysia, iaitu Majlis Keselamatan PBB, UNESCO, World Health Organization WHO dan UNHCR. Sekarang, kita akan melihat mengenai Majlis Keselamatan PBB. Majlis Keselamatan PBB dianggotai oleh 9 ahli-ahli PBB dan 5 daripadanya adalah anggota tetap yang memiliki kuasa pembatal, iaitu kuasa veto, iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, China dan Rusia. Tujuan Majlis Keselamatan PBB ditubuhkan adalah untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan di kalangan negara-negara. Majlis Keselamatan PBB juga mempunyai kuasa untuk mengeluarkan resolusi yang mesti dipatuhi oleh kerajaan negara ahli di bawah piagam PBB. Sebagai menjadi salah satu negara anggota PBB, Malaysia juga dipilih sebanyak 4 kali menjadi anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB, iaitu pada tahun 1965. Seterusnya pula adalah dari tahun 1989 sehinggalah tahun 1990. Kemudian dari tahun 1999 sehinggalah tahun 2000 dan akhir sekali dari tahun 2015 sehinggalah tahun 2016.
Sekarang, kita akan melihat kepada UNESCO, iaitu United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organisation, ataupun dikenali dalam bahasa Melayu Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB. Sekarang, marilah kita mengenali tentang sejarah dan tujuan UNESCO. Pada tahun 1945, agensi yang kini dikenali sebagai UNESCO telah ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kerana negara-negara yang beragam seperti China, United Kingdom, Amerika Syarikat dan USSR telah menyedari keperluan untuk promosi terkoordinasi inisiatif pendidikan global pada zaman Perang Dunia Kedua. UNESCO bertujuan untuk mempromosikan keamanan dengan menggalakkan pembaharuan global dalam bidang pendidikan, sains, komunikasi dan budaya serta meningkatkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan. Pelibatan aktif Malaysia membolehkan beberapa tapak warisan semula jadi di negara kita diiktiraf sebagai tapak warisan dunia dalam kategori alam semula jadi. Tapak tersebut adalah Gunung Mulu di negeri Sarawak yang diiktiraf pada tahun 2000, Taman Kinabalu di negeri Sabah yang diiktiraf juga pada tahun 2000 dan akhir sekali Lembah Lenggong di negeri Perak yang diiktiraf pada tahun 2012. Pelibatan aktif Malaysia juga membolehkan beberapa tapak warisan budaya di Malaysia diiktiraf sebagai tapak warisan dunia dalam kategori kebudayaan, iaitu Georgetown dan Bandar Melaka. Dua bandar bersejarah yang terletak di negeri Melaka dan Pulau Pinang ini melalui proses pembangunan sepanjang 500 tahun yang menyebabkan pencampuran banyak elemen luar diadun dengan pembangunan tempatan. Berikutan identiti yang unik ini, kedua-duanya dipilih sebagai tapak warisan dunia UNESCO serentak pada tahun 2008. Sekarang, kita akan melihat pula UNHCR, iaitu United Nations High Commissioner for Refugees atau dikenali dalam bahasa Melayu Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian. Sekarang, mari kita mengenali apakah itu UNHCR. UNHCR yang juga dikenali sebagai Agensi Pelarian PBB merupakan program yang dimandatkan oleh PBB untuk melindungi dan menyokong pelarian atas permintaan kerajaan atau PBB sendiri dan membantu penghantaran pulang secara sukarela, integrasi tempatan atau penempatan semula ke negara dunia ketiga. Kerjasama Malaysia dengan UNHCR dapat dilihat dengan negara kita memberikan kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat UNHCR yang berpusat di Kuala Lumpur. Akhir sekali, kita akan melihat kepada WHO, iaitu World Health Organization atau dikenali dalam bahasa Melayu Pertubuhan Kesihatan Sedunia. WHO merupakan agensi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang bertugas menjalankan penyelidikan dan mengambil tindakan-tindakan tertentu bagi menjamin kesihatan penduduk sedunia. Ia ditubuhkan pada 7 April tahun 1948. Tujuan utama WHO adalah untuk mengkoordinasikan usaha-usaha antarabangsa mengawal wabak penyakit epidemik seperti SARS, malaria, AIDS dan wabak penyakit pandemik seperti COVID-19. Justru itu, selaku salah satu anggota negara PBB, Kementerian Kesihatan Malaysia telah memberi kerjasama yang baik bersama-sama dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk memerangi perang mengurangkan penularan wabak pandemik COVID-19. Sekarang kita lihat sumbangan dalam misi pengaman. Walaupun negara Malaysia hanya tergolong di antara sebuah negara yang terkecil dalam peta dunia, tetapi kecil-kecil Malaysia bolehlah dianggap sebagai kecil-kecil cili padi. Malaysia walaupun tidak setanding dengan negara maju yang lain, namun nama Malaysia kini semakin terselah dalam
arena politik antarabangsa. Melihat kepada penglibatan Malaysia dalam misi-misi keamanan PBB, dapat dikatakan bahawa sebagai sebuah negara kecil, Malaysia sememangnya telah memainkan peranan yang penting ke arah menyumbangkan jasanya dalam membantu mewujudkan keamanan di peringkat antarabangsa. Pasukan Pengaman Malaysia merupakan pasukan pertahanan Malaysia yang dihantar oleh Kementerian Pertahanan Malaysia ke negara-negara yang masih kacau balau bagi tujuan mengamankan negara-negara tersebut. Malaysia yang menjadi anggota PBB rela dan sedia menghantar anggota keselamatannya dan biasanya kos penghantaran dibiayai oleh kerajaan Malaysia sendiri dengan standard antarabangsa. Misi pengaman PBB. Tugas pasukan pengaman ini antaranya termasuklah memastikan keselamatan penduduk, mengawasi gencatan senjata dalam perang saudara, mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Antara misi pengaman yang disertai oleh Malaysia termasuklah di Bosnia dan Herzegovina. Menyertai United Nations Protection Force UNPROFOR dari tahun 1992 hingga tahun 1995. Lebanon menyertai United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL dari tahun 2007 hingga kini. Ethiopia menyertai United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea UNMEE dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Kongo menyertai United Nations Operation in the Congo UNOC dari tahun 1960 hingga tahun 1964. Namibia menyertai United Nations Transition Assistance Group UNTAG dari tahun 1989 hingga tahun 1990. Somalia menyertai United Nations Operation in Somalia 2 UNSOM 2 dari tahun 1992 hingga tahun 1995. Kamboja menyertai United Nations Transitional Authority in Cambodia UNTAC dari tahun 1992 hingga tahun 1993. Timor Leste menyertai International Force in East Timor INTERFET dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Jadi sekarang kita lihat sumbangan dalam misi Pegawai Pemerhati. Pemerhati Tentera Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNMO ialah pegawai tentera yang diatur kedudukan oleh PBB membekalkan sokongan kepada misi atau operasi perdamaian PBB. Digambarkan sebagai mata dan telinga Majlis Keselamatan PBB. Pemerhati memenuhi berbagai-bagai peranan bergantung kepada skop, tujuan dan status misi PBB yang mereka sertai. Satu UNMO biasanya ditugaskan memantau dan mentafsir perjanjian selepas pertikaian seperti gencatan senjata, pengunduran angkatan tentera atau pertahanan zon penampang berkecuali. Pemerhati biasanya menjalani latihan khas untuk memastikan keberkecualian diplomasi dan teknik peredaran. Misi Pegawai Pemerhati. Tugas pemerhati tentera ini antaranya termasuklah membantu pentadbiran dan pengurusan, memberikan latihan teknikal dan menjadi jurubahasa. Antara misi pegawai pemerhati yang disertai oleh Malaysia termasuk di Sahara Barat, United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara MINURSO dari bulan Julai 1991 hingga kini. Liberia, United Nations Observer Mission in Liberia UNOMIL dari bulan Ogos 1993 hingga 1997. Sierra Leone, United Nations Mission in Sierra Leone UNAMSIL dari tahun 1999 hingga tahun 2005.
Congo, United Nations Organization Stabilization Mission in the DR Congo, MONUSCO, dari tahun 1999 hingga kini. Chad Libya, United Nations Azov Strip Observer Group, UNASOG pada tahun 1994. Timor Leste, United Nations Transitional Administration in East Timor, UNTART, dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Cambodia, United Nations Advanced Mission in Cambodia, UNAMIC, dari tahun 1991 hingga tahun 1992. Iraq, United Nations Iraq Kuwait Observation Mission UNIKOM, dari tahun 1991 hingga tahun 2003. Angola, United Nations Angola Verification Mission Memorial Tentera Darat UNAVEM-2, dari tahun 1991 hingga tahun 1995. Namibia, United Nations Transition Assistance Group UNTAG, dari bulan Februari 1989 hingga bulan April 1990. Mozambique, United Nations Operation Mozambique ONUMOZ, dari tahun 1992 hingga tahun 1994. Ethiopia, United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea UNMEE, dari tahun 2000 hingga tahun 2008. So sekarang kita tengok tokoh Malaysia dalam agensi PBB. Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Pekerjaan beliau ialah doktor perubatan dan aktivis kemanusiaan. Jawatannya dalam PBB. Pada tahun 2008, beliau merupakan seorang daripada 16 orang ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pusat. Pada tahun 2009 hingga tahun 2011, beliau terlibat dengan United Nations Population Fund UNFPA, sebuah agensi PBB di New York. Pada tahun 2014, beliau menjawab jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Pekerjaan beliau ialah penjawat awam. Jawatannya dalam PBB. Pada tahun 2017 hingga 2020, beliau telah mengetahui UN Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawab jawatan tersebut. UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan pantai yang mapan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Tan Sri Razali Ismail. Pekerjaan beliau ialah tokoh diplomat. Jawatannya dalam PBB. Pada tahun 1990 hingga 1992, beliau mengetahui delegasi Malaysia ke mesyuarat United Nations Development Program UNDP. Pada tahun 1991, beliau dilantik sebagai naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB, Economic and Social Council ECO SOC, dan bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB. Pada tahun 2000 hingga 2005, beliau adalah wakil khas Setiausaha Agung PBB ke Myanmar, Dr. Jomo Kwame Sundaram. Pekerjaan beliau ialah doktor perubatan dan aktivis kemanusiaan. Jawatannya dalam PBB. Pada Disember 2004, beliau dilantik sebagai penyelaras penyelidikan
kumpulan antara kerajaan G24 bagi hal ehwal kewangan dan pembangunan antarabangsa. Pada tahun 2005, beliau dilantik sebagai penolong setiausaha agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial. Pada tahun 2012 hingga 2015, beliau dilantik sebagai penolong Ketua Pengarah dan Penyelaras Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Perubahan Makanan dan Pertanian PBB. Tan Sri Abu Sama Abu Bakar. Pekerjaan beliau ialah pegawai tentera. Jawatannya dalam PBB. Pada tahun 1994, beliau dilantik sebagai Perintah Tertinggi UNOSOM2 di Somalia. Warga Malaysia pertama yang diberi kepercayaan untuk menjadi Pemerintah Tertinggi Tentera PBB. Pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan Malaysia antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha mengembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan. Jadi, apakah kesimpulannya? Apakah yang telah kita mengetahui tentang peranan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu? Malaysia merupakan antara negara yang memainkan peranan aktif dalam PBB. Selain terlibat dalam persidangan PBB, negara kita juga memberikan kerjasama dan komitmen dalam usaha membantu PBB melaksanakan pelbagai agenda serta misi bidang. Malaysia merupakan antara negara yang memainkan peranan aktif dalam PBB. Selain terlibat dalam persidangan PBB, negara kita juga memberikan kerjasama dan komitmen dalam usaha membantu PBB melaksanakan pelbagai agenda serta misi badan dunia tersebut. Malaysia turut memberikan sumbangan penting dalam PBB semasa menjalankan tugas misi pengamanan. Terdapat juga warga Malaysia yang mengetahui agensi di bawah PBB sebagai warga Malaysia. Kita wajar menyokong pelibatan negara dalam badan dunia ini. Kita seharusnya berbangga dengan pencapaian cemerlang Malaysia dalam PBB yang mengharumkan nama negara. Penghargaan pelajar dalam membuat PPT tersebut ialah Muhammad Aiman Faham bin Muhammad Hishamuddin dan saya. Kami berharap agar semua pelajar dapat 100% menguasai tajuk sejarah bab 9.3 yang memang penting ini. Terima kasih kerana sudi mendengar pembentangan kami. Sekian, selamat berjaya dan stay safe.